Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan kepar. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan kepar, ia turut dikenali sebagai Melekomtel. Ia adalah antara ikan tempatan yang mendiami paya, parit dan aliran anak sungai yang perlahan. Walaupun namanya agak terkenal di kalangan masyarakat, tapi sebenarnya masih ramai yang tak tahu lebih lanjut tentang ikan ini. Malahan, ada yang tersalah menganggapnya sebagai ikan patung. Ini bukan ikan patung dan tiada kaitan dengan ikan patung. Siti akan tunjukkan perbezaan ikan kepar dengan ikan patung, tapi sebelum tu kita ketahui dulu klasifikasi ikan kepar. Ikan kepar berada di dalam keluarga Ostronemidae, iaitu keluarga yang sama dengan ikan sepat, kalui, sepilai, pelaga, dan pelbagai lagi. Ikan kepar berada di bawah genus Belontia. Hanya ada 2 spesies di bawah genus ini, dan spesies yang wujud di Asia Tenggara ialah Belontia hasselti. Selain Malaysia, spesies ini turut wujud di Thailand, Indonesia, Singapura, dan Brunei. Oleh kerana ada yang masih keliru antara ikan kepar dan ikan patung, walaupun Siti pernah jelaskan sebelum ini, Siti akan kongsikan lagi tentang perbezaannya. Korang ambillah buku dan tulis tahu. Penat tahu Siti, kena hajar banyak kali pasal perbezaan kepar dan patung. Perbezaan paling jelas antara ikan kepar dan patung ialah bentuk siripnya. Hujung sirip dorsal dan sirip dubur ikan kepar berbentuk tajam walaupun dikembangkan. Siripnya juga lebih rendah berbanding ikan patung. Hujung sirip dorsal ikan patung berbentuk tumpul sewaktu dikembangkan, dan siripnya lebih tinggi berbanding sirip ikan kepar. Manakala, sirip pelvik ikan kepar pula jauh lebih kecil berbanding sirip pelvik ikan patung yang lebih lebar. Kedudukan sirip dubur ikan kepar bermula dari bawah badan berbanding kedudukan sirip dubur ikan patung yang berada di hujung bawah badan saja. Ikan kepar diberi nama sebagai kepar kerana badan, sirip dan ekornya memiliki corak seakan kain kepar. Manakala ikan patung diberi nama sebagai patung kerana ia gemar memakan anak pepatung. Selain itu, kadangkala ia akan duduk diam seperti patung atau ikan mati apabila terancam. Harap korang jelas dengan penerangan ringkas ini. Kalau masih tak dapat bezakan juga, Siti dah tak tahu nak jelaskan macam mana lagi. Lagi satu, korang jangan kata ini adalah ikan puyuh kepar, iaitu kacukan antara ikan puyuh dan ikan patung. Ia tiada kaitan langsung dengan ikan puyuh. Perbezaan jelasnya ialah bentuk di hujung sirip dorsal dan ikan puyuh memiliki tanda hitam di insangnya. Untuk pengetahuan korang, ikan kepar ini memiliki pelbagai varian warna yang mengikut keadaan habitatnya. Ini adalah antara varian warna kepar yang ada ditemui. Tapi yang biasa dijumpai adalah berwarna hitam dan warnanya akan menjadi cerah apabila dimasukkan ke dalam tank. Di hujung antara badan dan sirip dorsalnya ada tanda hitam yang besar, tapi tanda ini adakala tak kelihatan. Bentuk badan dan kepalanya kebiasaannya lebar, namun ia bergantung pada faktor pemakanan dan habitat. Ia boleh membesar sehingga 8 inci. Kebiasaannya ikan kepar ditemui di kawasan air yang memiliki kadar pH yang rendah seperti paya gambut. Kadar pH di sumber air sebegini selalunya di antara 3.0 ke 4.0. Namun ia turut ada ditemui di kawasan air yang memiliki kadar pH standard, iaitu antara 6.0 hingga 8.0. Ini bermaksud, ikan kepar boleh bertoleransi ke sumber air yang memiliki kadar pH standard. Ikan kepar memiliki organ labirin,
Oleh itu ia mengambil nafas dari udara luar sama seperti sepupu sepapatnya, antaranya ikan sepat atau pelaga. Dari segi pemakanan, diet ikan kepar adalah jenis karnivor. Ia memakan udang, anak ikan, serangga dan siput. Di Malaysia, ikan kepar lebih popular di kalangan pemancing sebagai sumber makanan, terutamanya di kawasan kampung. Untuk memancingnya, boleh menggunakan teknik bottom atau floating dengan menggunakan umpan cacing atau serangga. Tapi di luar negara ia lebih popular sebagai ikan hiasan kerana keunikan corak dan fisikalnya. Untuk membelanya, tidak digalakkan untuk dicampurkan dengan ikan bersaiz kecil kerana ia ada kecenderungan untuk memakan ikan bersaiz kecil. Dan keluasan tank juga perlu diambil kira. Tank yang sesuai untuk ikan kepar adalah tank bersaiz 3 kaki. Memandangkan habitat asal ikan kepar ia lebih banyak tinggal di paya dan sungai di kawasan tanah gambut, populasinya menunjukkan tren menurun ketika ini akibat kehilangan habitat. Kerana semakin banyak kawasan tanah gambut di Malaysia telah disodok untuk dijadikan ladang sawit dan juga untuk pembangunan. Walaupun ia ada ditemui di sungai dan parit biasa, namun populasinya tak sebanyak seperti mana di paya atau sungai gambut. Siti harap populasi ikan kepar di Malaysia kekal terpelihara dan ikan ini boleh diternak secara komersial untuk tujuan sumber makanan dan juga sebagai ikan hiasan. Itu saja yang Siti dapat kongsikan kali ini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Sekian dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Audio Jungle.